Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Pada hari ini cikgu akan meneruskan lagi untuk mata pelajaran sains dengan topik kita yang baru iaitu buruj. Murid-murid pernah mendengar perkataan buruj? Cikgu akan terangkan serba sedikit tentang tajuk buruj. Buruj ni adalah bintang, murid-murid, bintang. Segugusan bintang ataupun sekumpulan bintang yang membentuk corak yang tertentu di langit pada waktu malam. Kita akan melihat buruj ni, kita dapat lihat buruj ni hanya pada waktu malam. Adakah buruj juga muncul pada waktu siang? Buruj ada waktu siang, tetapi kita tidak dapat melihat buruj pada waktu siang kerana cahaya matahari yang terlalu terang. Ada 4 jenis buruj. Yang pertama adalah buruj berlantik. Murid-murid, ini adalah buruj berlantik. Buruj berlantik ni membentuk corak seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan memegang sebilah pedang. Dia memegang sebilah pedang. Rupa dia seperti seorang pemburu memakai tali pinggang dan memegang sebilah pedang. Buruj berlantik ni akan berada di hemisfera utara dan juga selatan. Yang kedua adalah buruj biduk. Buruj biduk ni coraknya seperti senduk ataupun gayung yang mempunyai pemegang. Coraknya seperti senduk ataupun gayung dengan pemegang dia. Buruj biduk ni akan menunjuk ke arah utara. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut pada soalan yang diberi nanti ya murid-murid. Seterusnya adalah buruj pari. Buruj pari membentuk seperti ikan pari ataupun layang-layang. Buruj pari ni adalah buruj yang paling kecil dan ia akan menunjukkan ke arah selatan. Seterusnya adalah buruj Scorpio. Scorpio seperti bentuk kala jengking. Buruj Scorpio seperti bentuk dia seperti seekor kala jengking. Kenapa kita nak belajar buruj ni murid-murid? Apa pentingnya buruj? Kepentingan buruj adalah ini adalah pada zaman dahulu. Kepentingan buruj ni digunakan pada zaman dahulu, zaman purba ya murid-murid, untuk menunjukkan arah. Kerana buruj-buruj tertentu akan menunjukkan arah tertentu. Jadi pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu menggunakan buruj untuk menunjukkan arah. Seterusnya untuk menunjukkan musim menuai ataupun musim menanam bagi petani. Yang tu serba sedikit cikgu terangkan tentang tajuk buruj. Untuk hari ini cikgu hendak cikgu mahu kamu membuat latihan di dalam buku Success Plus A. Buku ni ya murid-murid. Buka muka surat 90. Muka surat 90. Yang ni latihan yang kamu kena buat pada hari ini. Kita bincangkan sama-sama. Cikgu akan terangkan kepada kamu macam mana nak jawab soalan tajuk buruj ni. Sama-sama lihat. Sambil tu kamu buka juga buku teks. Buku teks kamu tengok bermula muka surat 181. Boleh buka muka surat 181. Lihat muka surat 182. Soalan yang pertama. Jawab semua soalan berikut. Kat sini ada gambar rajah. 2 orang murid sedang melihat buruj di langit. Soalan situasinya, wah, tengok kumpulan bintang di sana, warnanya sangat terang. Cuba sambungkan bintang-bintang itu. Ia seakan-akan membentuk satu corak. Murid-murid tengok ni. Rasa-rasa buruj apa ni?
Bentuknya seperti apa ni? Kalau kita sambungkan dia jadi bentuk apa? Okey, yang pertama soalannya, nyatakan corak tertentu apabila bintang-bintang yang terapung pada rajah di atas disambungkan. Okey, kalau kita sambungkan bintang-bintang ni, ia akan membentuk apa murid-murid? Okey, dia akan membentuk seperti senduk ataupun gayung dengan pemegangnya. Jadi murid-murid boleh tulis kat situ, corak dia adalah seperti senduk dengan tangkainya ataupun senduk dengan pemegangnya ya. Okey. Yang kedua, berdasarkan rajah di atas, apakah maksud buruj? Okey, apa tadi maksud buruj murid-murid? Buruj tadi, maksud buruj. Buruj adalah gugusan bintang-bintang di langit yang membentuk corak tertentu pada waktu malam. Okey, boleh jawab soalan tu. Okey, seterusnya yang ketiga. Bagaimanakah buruj dinamakan? Buruj-buruj ni dinamakan berdasarkan coraknya. Buruj-buruj ni dinamakan berdasarkan coraknya. Okey, seterusnya yang keempat. Adakah buruj yang sama kelihatan di tempat yang sama sepanjang tahun? Adakah sama murid-murid? Bumi kita ni berputar tak? Okey. Jadinya buruj tu boleh dilihat di tempat yang sama ke sepanjang tahun? Jawapannya tidak. Tidak. Kenapa? Berikan alasan kamu. Kerana bumi kita berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari. Bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari yang menyebabkan kedudukan buruj juga berubah. Yang tu jawapan dari murid-murid ya. Sebab bumi kita berputar pada paksinya dan mengelilingi matahari menyebabkan buruj kelihatan seperti berubah-ubah. Okey, yang tu di muka surat 90. Seterusnya muka surat 91. Okey, yang ni adalah empat jenis buruj. Okey, ada 4 jenis buruj. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul berdasarkan rajah di bawah. Okey, kita tengok satu persatu. Nombor 1, tengok pada gambar rajah. Gambar rajah yang pertama ni adalah buruj berlantik. Ya. Okey, nombor 1 adalah buruj berlantik. Buruj berlantik membentuk corak seperti seorang pemburu dengan memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Okey ya. Buruj berlantik ni bentuk seperti seorang pemburu dengan memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Tempoh masa buruj ini kelihatan di langit adalah di antara bulan Disember dan Februari pada waktu malam di hemisfera utara dan selatan. Okey, dia muncul, buruj berlantik ni muncul pada bulan Disember hingga bulan Februari di hemisfera utara dan selatan. Okey, yang kedua. Kita tengok yang bawah pula. Yang ni adalah buruj biduk. Buruj biduk membentuk corak seperti senduk ataupun gayung dengan tangkainya. Membentuk corak seperti senduk dengan tangkainya. Tempoh masa buruj ini kelihatan di langit adalah di antara bulan April dan Jun pada waktu malam di hemisfera utara. Hemisfera utara. Dia mengarah ke arah utara ya murid-murid. Seterusnya, ini adalah buruj pari. Buruj pari membentuk corak seperti layang-layang. Buruj pari membentuk corak seperti layang-layang. Tempoh masa buruj ini kelihatan di langit adalah bulan April dan bulan Jun. Sama seperti biduk. Muncul pada bulan April dan Jun pada waktu malam di hemisfera selatan. Yang ini mengarah ke arah selatan.
Okey, yang terakhir adalah buruj Scorpio. Buruj Scorpio ni membentuk seperti seekor kala jengking. Okey, tempoh masa buruj ini kelihatan di langit adalah di antara bulan Jun dan Ogos. Bulan Jun dan Ogos pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Okey, yang tu adalah yang ni semua adalah tentang buruj. 4 jenis buruj tu yang murid-murid. Okey, cikgu nak murid-murid isikan tempat kosong tu dengan jawapan yang betul. Seperti yang cikgu telah terangkan tadi. Okey ya. Okey, seterusnya. Muka surat 92. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks di muka surat 185. Okey, yang ni ada jenis buruj. Okey, lukiskan, lakarkan setiap buruj yang berikut. Okey, buruj pari, buruj biduk, buruj Scorpio dan juga buruj belantik. Okey, lakarkan. Okey, seterusnya muka surat 93. Okey, jawab soalan berikut berdasarkan gambar rajah. Okey, kita tengok sama-sama ya murid-murid. Okey, rajah menunjukkan sebuah kapal yang berlayar pada waktu malam. Okey, kapal ni berlayar pada waktu malam. Okey, nyatakan buruj yang ditunjukkan di dalam ranjah di atas. Okey, buruj apa ni? Jika kita sambungkan, buruj-buruj ni jadi buruj apa? Sambungkan bintang-bintang ni. Sambungkan bintang-bintang ni. Bila kita sambung, dia akan jadi buruj apa? Okey, jawab soalan yang pertama. Okey, apakah kegunaan buruj yang dinyatakan dalam Rajah 1 kepada pelayar pada zaman dahulu? Kenapa pelayar ni berlayar pada waktu malam? Dia melihat buruj. Kenapa? Untuk apa? Buruj ni sebagai apa? Ya, buruj ni sebagai petunjuk arah. Buruj ni sebagai petunjuk arah untuk kapal ni berlayar. Okey, seterusnya. Yang ketiga, nyatakan arah yang ditunjukkan oleh setiap buruj dan lakarkan label arah menunjukkan anak panah. Okey, murid-murid kena tunjukkan anak panah. Buruj ni menghala ke arah mana? Okey, yang pertama, biduk. Biduk. Tadi biduk, dia akan menunjukkan arah utara. Biduk menunjukkan arah utara. Okey, specialnya belantik ni, buruj belantik ni yang istimewanya adalah, okey, murid-murid boleh tengok ke muka surat 184. Muka surat 184. Okey, buruj belantik. Okey, bagi umat Islam yang hendak bersolat di rantau Asia, buruj belantik boleh digunakan untuk menunjukkan arah kiblat. Buruj belantik ni boleh menunjukkan arah kiblat. Dia menghala ke arah barat. Okey ya, yang ni arah kiblat. Okey. Seterusnya buruj pari. Buruj pari menunjuk ke arah selatan. Ya, buruj pari menunjuk ke arah selatan. Okey, nyatakan satu kegunaan buruj yang lain selain daripada menunjukkan menunjuk arah. Buruj juga boleh digunakan untuk menentukan musim menanam dan menuai bagi petani. Buruj juga boleh menunjukkan masa untuk petani menanam dan menuai. Buruj juga boleh digunakan untuk menunjukkan musim menanam ataupun menuai bagi petani. Okey, yang terakhir, muka surat 94. Okey, yang ni soalan kebat. Okey, kita cuba jawab ya murid-murid. Mengapakah pengembara tersebut menggembara pada waktu malam? Kenapa pengembara suka menggembara pada waktu malam? Pada zaman dahulu, mengapa pengembara suka menggembara pada waktu malam? Okey, kenapa murid? Cuba fikirkan. Okey, kerana pada waktu malam, pengembara boleh melihat buruj sebagai
petunjuk arah. Pada waktu malam, pengembara boleh melihat buruj sebagai petunjuk arah. Kalau siang, tak nampak kan buruj. Jadi pengembara ni lebih suka keluar pada waktu malam untuk mudah dia pergi kerana boleh melihat buruj yang boleh menunjuk arah. Okey, seterusnya, sekiranya pengembara tersebut ingin mengembara ke arah selatan, buruj manakah yang sesuai dijadikan untuk petunjuk arah? Okey, ingat balik tadi buruj yang menghala menunjukkan arah selatan. Buruj apa murid-murid? Buruj? Ya, buruj pari. Okey, seterusnya. Seorang pengembara di Asia Tenggara berhenti seketika di satu kawasan lapang untuk menunaikan solat Isya. Buruj manakah yang boleh menunjukkan arah kiblat? Ingat lagi tadi yang boleh menunjukkan arah kiblat. Buruj mana? Buruj? Ya. Buruj belantik. Buruj belantik. Ingat yang murid-murid, buruj belantik. Okey. Seterusnya. Okay, tengok gambar rajah ni. Okey, rajah 1/2 menunjukkan sejenis buruj. Okey, buruj ni CDH Hemisfera, DH Hemisfera manakah buruj di atas muncul? Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, buruj apa ni? Buruj belantik. Okey, buruj belantik menunjukkan hemisfera utara dan selatan. Okey, pilih utara dan selatan. Okey. Apakah bentuk buruj di atas? Okey, buruj apa ni? Buruj belantik. Okey, corak dia, bentuk dia seperti seorang pemburu dan seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Tulis kat situ. Bentuk buruj tu adalah seperti seorang pemburu memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Okey, bagaimanakah buruj biduk dapat membantu pelayar yang sesat? Okey, buruj biduk menunjukkan arah utara. Biduk. Ni buruj biduk. Tengok yang murid-murid, buruj biduk. Biduk berbentuk seperti senduk. Buruj biduk menunjukkan arah utara. Jadi buruj biduk menunjukkan arah utara kepada pelayar. Okey, murid-murid boleh tengok, dengar dan tonton video ni berkali-kali jika murid-murid tidak faham, dan jawab soalan dalam buku latihan ya. Okey, cikgu harap murid-murid dapat faham dengan penerangan yang cikgu berikan. Okey, jika ada salah dan silap, cikgu mohon maaf. Okey, cuba jawab soalan ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, murid-murid terus boleh bertanya terus kepada cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.